Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, apa khabar semua murid-murid? Sihat? Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan belajar dua tajuk. Okay, iaitu kita akan belajar tentang kaedah penyelidikan sejarah dan kita akan belajar ruang dan masa. Baik, untuk tajuk yang pertama hari ini ialah kaedah penyelidikan sejarah. Okey, sebelum awak belajar tentang kaedah penyelidikan sejarah, awak perlu tahu maksud kaedah penyelidikan sejarah tu. Baik, kaedah tu maksudnya cara. Ya, cara awak nak dapatkan maklumat sejarah tu. Penyelidikan maksudnya kajian. Ya, kajian tu maksudnya awak mengkaji, awak belajar. Itu maksud dia. Kalau sejarah, kita dah belajar minggu lepas kan. Jadi cikgu tak perlu nak ulang lagi. Baik, penyelidikan sejarah ni ada 3 kaedah. Ya, kaedah pertama ialah kaedah arkeologi, kaedah yang kedua ialah kaedah lisan dan kaedah yang ketiga ialah kaedah bertulis. Sebelum kita belajar tentang kaedah arkeologi, mari kita sama-sama tonton dulu video ini. Video tadi adalah satu contoh bagaimana kaedah arkeologi diadakan. Arkeologi itu merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Ya, contohnya daripada fosil, tembikar, barangan logam, kulit siput dan sebagainya. Arkeologi ialah pembelajaran daripada barang-barang tinggalan sejarah. Dan orang yang bekerja dalam bidang arkeologi ni kita panggil arkeologis. Ya, arkeologis. Arkeologi ialah orang yang bekerja dalam bidang arkeologi ni. Maknanya kerja mereka tu untuk cari bahan-bahan maklumat sejarah dan sebagainya. Macam dalam video tadi itulah. Mereka membersihkan fosil, mendapatkan maklumat tentang fosil tersebut dan sebagainya. Okey, untuk kaedah yang seterusnya kita panggil kaedah lisan. Okey, sebelum kita belajar tentang kaedah lisan, kita tengok pula video yang kedua ini. Okey, video ni agak panjang sedikit, jadi cikgu nak awak beri perhatian betul-betul ya. Assalamualaikum. Sila. Oi. Saya nak mulakan terus dengan soalan, macam mana semua ni boleh bermula? Kami kenal Pak Aziz ni daripada kami kecil lagi. Jadi macam mana Pak Aziz boleh mula berlakon? Saya memang minat berlakon sebenarnya. Memang saya dari umur 11 tahun saya sudah menari. Menari? Menari kat tepi-tepi jalan. Selagi ada tin yang boleh bunyi kan, itu kita ketuk, kita menari lah. Jadi ada orang panggil saya menari, ada kawan 4 orang menari, Japin, menari ini. Semua dulu zaman-zaman sebelum perang dulu, kita menari semua depan pelamin. Tempat orang kahwin. Jadi menari budak-budak lah situ. Oh. Situlah mula saya giat dalam lapangan seni lah. Sampailah Jepun masuk, sampailah British masuk balik. Kemudian saya menyanyi. Saya suka menyanyi dulu. Okey. Kalau saya menyanyi dulu, menyanyi pun boleh. Menyanyi. Kalau saya nyanyi kat orang kahwin, orang lain jangan nyanyi. Saya seorang aja nak nyanyi. Gitu sekali pasal kira. Saya dulu dengan Samseng Kampung Dusun. Dia kawan baik saya dari kecil. Jadi kita nyanyi satu pencaragam kita panggil dulu. Pencaragam. Dah habis pencaragam tu ada muzik lain lagi ya. Ada kugiran ya. Habis lepas kugiran ada lagi satu benda namanya kerugian. Ya? Jadi situlah mula-mulanya. Kemudian habis menyanyi itu saya dapat bekerja di Jalan Ampas. Sebelum saya bekerja di Jalan Ampas, saya bekerja sebagai pilot dulu. Pilot? Pilot. Tapi bukan kat langit, kat darat. Bawa kereta. Jadi pemandu. Okay. Kemudian saya dapat bekerja di Jalan Ampas sebagai pengalih suara aja. Dari bekerja-bekerja tu kebetulan ada masa satu hari tu saya pergi tengok orang syuting dalam studio begini, saya kena halau.
Pasal saya bukan pelakon kan. Ya. Bila saya datang tengok cikgu sembunyi, kena halau. Dalam hati tu, satu hari nanti aku tunjukkan aku punya kebolehan. Gitulah konon. Kebetulan ada ekstra tak datang. Saya Jadi dapatlah tempatnya. Ada, saya ekstra tak datang kan. Diorang cari ekstra susah-susah. Saya bilang, buat apa korang cari susah-susah ekstra? Berapa banyak sini ada? Siapa Jis? Akulah. Jadi dah ambil betul-betul saya berlakon. Dah habis berlakon tu, saya berlakon lah. Alhamdulillah ya. Kerana semangat tu kuat, saya berlakon tak ada NG langsung. Semuanya take one. Kemudian bila saya berlakon tu, lepas 1 minggu, tiba-tiba saya dipanggil oleh majikan kan. Dia minta saya jadi artis betul lah. Dulu saya kerja pilot, gaji 150 besar. Kemudian bila saya kerja kat Jalan Ampas tu, gaji RM70. Saya terpaksa berhenti pasal nakkan semangat kan. Saya berhenti 150, saya kerja RM70. Sedih lah, memang tak cukup makan lah. Okey, dah tengok dah video tadi. Baik, video tadi adalah proses temu bual dengan Allahyarham Dato' Aziz Sattar. Dato' Aziz Sattar sangat terkenal di negara kita. Okey, kalau kita tengok daripada temu bual tadi, banyak info, banyak ilmu yang kita boleh dapat daripada Allahyarham. Sebagai contoh, tadi Allahyarham ada sebut gaji mereka berapa. Gaji Allahyarham sebagai pilot, dia kata ada berapa? 150 aja gaji. Dan bila beliau menjadi pelakon, berapa gajinya? RM70. Nak cakap pada zaman dahulu, wang tu nilainya berbeza daripada zaman sekarang. Jadi daripada temu bual tu, kita dah boleh belajar daripada sejarah, daripada orang yang terlibat dengan peristiwa sejarah itu sendiri. Kaedah yang terakhir dalam penyelidikan sejarah ialah kaedah bertulis. Kaedah bertulis ni ialah proses nak dapatkan maklumat daripada hasil tulisan dan lakaran yang kita boleh jumpa dalam barang-barang ataupun dalam tempat-tempat sejarah. Sebagai contoh, di dinding gua ataupun pada kayu-kayu. Ataupun pada batu-batu dan bahan-bahan bertulis. Daripada hasil lakaran-lakaran tersebut, kita boleh belajar cara hidup mereka, kita boleh belajar bagaimana mereka memburu, bagaimana mereka mendapatkan makanan, bagaimana mereka hidup dan sebagainya. Jadi daripada lakaran-lakaran tersebut, sejarawan-sejarawan ni akan mengkaji, kemudian mereka akan ceritakan kepada orang lain dengan menulis buku, dengan menulis majalah dan sebagainya. Baik, kita dah belajar tentang kaedah penyelidikan sejarah. Kaedah penyelidikan sejarah, ingat ada berapa? Ada 3 semuanya, iaitu kaedah arkeologi, yang kedua ialah kaedah lisan dan yang ketiga ialah kaedah bertulis. Sekarang kita akan belajar tajuk yang baharu, iaitu ruang dan masa. Ruang dan masa ni boleh dikatakan sebagai cara ahli sejarah dia meletakkan nombor-nombor untuk mengkaji peristiwa tersebut. Kalau kita tengok sekarang ni, kita hidup pada tahun berapa? Apa tahun ni, apa nombor dia? 2021 atau 2021. Tapi apa maksud 2021 tu? 2021 tu ada apa? Kenapa 2021? 2021 tu maksudnya 2021 tahun selepas kelahiran Nabi Isa. Kita menggunakan kalender orang putih lah, senang cerita. Kalender orang putih ni mereka menggunakan masa kelahiran Nabi Isa tu untuk memulakan tarikh. Daripada zaman Nabi Isa lahir sampai sekarang sudah 2021 tahun yang berlalu. Jadi macam mana kalau peristiwa sejarah tu berlaku sebelum kelahiran Nabi Isa? Kalau sebelum kelahiran Nabi Isa, kita panggil sebelum Masihi. Sebelum Masihi. Kalau selepas kelahiran Nabi Isa, kita panggil zaman Masihi. Contoh,
Kita merdeka tahun 1957 Masihi. Maksudnya 1957 tahun Masihi. Kalau piramid dibina 2500 tahun sebelum Masihi. Apa maksud 2500 tahun sebelum Masihi? Maksudnya piramid ni dibina 2500 tahun sebelum Nabi Isa itu dilahirkan. Okey, tak apa. Kalau awak rasa macam pening, macam tak faham sikit, tak apa ya. Sebab konsep ini memang susah sikit untuk awak faham. Tapi cikgu kena ajar juga supaya awak tahu. Sekurang-kurangnya awak tahu apa itu Masihi. Okey, daripada pengiraan-pengiraan tahun ni, sejarawan akan mengkaji kronologi peristiwa supaya dia boleh letakkan masa, tahun berapa berlaku, tahun berapa berlaku. Okey, kronologi. Kronologi itu maksudnya peristiwa yang berlaku, rentetan peristiwa yang berlaku. Kita ambil sebagai contoh kronologi. Kronologi yang mudah untuk awak sendiri. Kronologi awak dalam masa sehari. Bila awak bangun pagi, awak apa? Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju, kan? Itu ialah contoh kronologi. Awak buat apa bangun pagi? Lepas bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, mandi, pakai baju, sarapan. Lepas tu apa? Belajar, kemudian makan tengah hari. Itu kita panggil sebagai kronologi. Bila kita nak kaji kronologi ni, ada satu lagi cara mengira masa. Macam mana tu? Apa maksudnya? Kalau masa ni, kalau kita nak tahu kronologi semua tu kan, kita kena letakkan nombor dalam masa tersebut. Okey, sebagai contoh, dalam satu bulan ada berapa hari? Satu bulan ada berapa hari? Dalam satu bulan ada lebih kurang dalam 30 hari. Ada bulan yang 31 hari, ada bulan yang 30 hari, ada bulan yang 28 hari. Kemudian dalam satu tahun ada berapa bulan? Okey, dalam satu tahun ada 12 bulan. Kemudian dalam satu dekad. Pernah dengar satu dekad? Satu dekad tu apa? Satu dekad tu maksudnya 10 tahun. Satu dekad maksudnya 10 tahun. Okey, bila kita sebut 2 dekad, maksudnya berapa puluh tahun? 20 tahun. Kalau 3 dekad, 30 tahun. Kalau satu abad berapa pula? Satu abad 100 tahun. Banyak tak? Okey, kalau tadi satu dekad 10 tahun. Sekarang ni satu abad berapa tahun? 100 tahun. Lagi banyak, ya. Apa yang lagi banyak daripada 100? Kalau 10, 100, lepas 100 apa? 1000. Kalau 1000 tahun kita panggil apa? 1000 tahun kita panggil sebagai alaf atau milenium. Jadi itu adalah cara mengkaji peristiwa sejarah. Bila kita letak nombor pada masa tersebut, baru kita tahu, oh ini berlaku bila? Berlaku sebelum ke selepas? Dah lama ke baru-baru ni? Sebagai contoh masa yang lain ialah umur awak. Sekarang awak darjah 4. Okey, berapa umur awak sebagai darjah 4? Umur awak ialah 10 tahun. Ingat 10 tahun bersamaan dengan berapa tadi? Cikgu ajar. Ingat tak berapa 10 tahun? 10 tahun ialah bersamaan dengan 1 dekad. Cikgu boleh sebut umur awak ialah 1 dekad. Baik, kita dah belajar 2 tajuk untuk hari ini, iaitu yang pertama apa tadi? Kaedah penyelidikan sejarah dan ruang dan masa. Okey, kaedah penyelidikan sejarah, ingat ada berapa? Ada 3. Yang pertama ialah kaedah arkeologi, yang kedua ialah kaedah lisan, dan yang ketiga ialah kaedah bertulis. Okey, kalau ruang dan masa ingat. Okey, kalau Masihi maksudnya ialah tahun di mana Nabi Isa lahir, 2021 tahun yang lepas, yang lalu. Kalau peristiwa tu berlaku sebelum Nabi Isa lahir, maksudnya sebelum Masihi. Kalau selepas kita panggil Masihi sahaja. Okey, kalau 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Kalau 10 tahun kita panggil apa? 1 dekad. 100 tahun 1 abad. 1000 tahun 1
Alaf atau milenium. Sekian saja untuk video pada hari ini. Cikgu harap awak semua terhibur dengan video yang cikgu buat untuk awak semua ni. Okay, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.